Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada para penonton yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri pameran maya melalui aplikasi Google Meet. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini, iaitu penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi di jati diri Muslim, suka saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bak kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Nama saya ialah Nuruldana binti Rostam dari kelas Terselti PISMP ambilan Ogos 2024. Hari ini, kita akan membincangkan tema yang sangat penting, iaitu menghayati akidah dan ibadah, kunci peribadi di jati diri Muslim sejati. Ini bagi mengingatkan kita bahawa akidah dan ibadah bukan sahaja mampu merapatkan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malah dapat membentuk peribadi dan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Sebagai seorang Muslim, insan yang sememangnya menjadi contoh dan sumber tauladan seluruh umat ialah Nabi Muhammad SAW. Persoalannya pertama, apa itu akidah? Dari segi bahasa, akidah bermaksud kata kerja aqada yaqidu yang membawa maksud ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh seperti tali. Manakala dari segi istilah, akidah bererti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang murni yang tidak dihadiri dengan sebarang keraguan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sekarang, mari kita kupas pula prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Akidah ini merangkumi beberapa prinsip. Yang pertama, akidah dapat menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir. Seterusnya, yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi dan Rasul untuk memberi petunjuk. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan keyakinan terhadap kenabiannya adalah asas penting dalam akidah. Selain itu, akidah juga merujuk kepada yakin bahawa Al-Quran ialah kitab terakhir yang telah lengkap dan menjadi panduan bagi seluruh umat Islam. Akidah mengajar kita untuk yakin bahawa adanya hari pembalasan dan akhir sekali, yakin dengan segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah telah menawarkan pelbagai jenis kelebihan kepada umat Islam. Antaranya, akidah yang mantap dan keimanan yang kuat dapat menjadikan seseorang itu sabar, bersyukur dan pemaaf. Hal ini kerana seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersamanya walau bagaimana susah pun dugaan yang datang ke dalam hidup mereka. Persoalan seterusnya, apa itu ibadah? Ibadah dari segi bahasa bermaksud pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah, mengikut peraturan, melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dari segi istilah pula,
Ibadah bermaksud tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berbentuk larangan atau suruhan. Contohnya, solat fardu. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Seterusnya, kita akan membincangkan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, Tauhid. Ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah inti ajaran Islam yang menekankan pentingnya pengesaan Allah. Seterusnya, ketaatan. Ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk dan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ketaatan kepada ajaran agama menjadi penentu sahnya ibadah. Akhirnya, kepatuhan dan keredoan hati. Ibadah mengajarkan pentingnya sikap tawadu', iaitu rendah hati dan kepatuhan kepada Allah sebagai pengakuan atas kekuasaannya. Bukan sahaja akidah, malah ibadah turut memberikan kelebihan yang banyak kepada umat Islam. Antaranya, apabila seseorang sentiasa melakukan ibadah secara rutin seperti puasa atau solat, mereka melatih disiplin dan konsistensi dalam kehidupan seharian. Malahan, melakukan ibadah dapat menenangkan jiwa dengan membersihkan hati dan jiwa daripada sifat-sifat negatif seperti kesombongan dan kebencian. Hal ini kerana ibadah merupakan salah satu masa untuk fokus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan ibadah demi mendapatkan keredoannya. Inilah yang pada penghujungnya membentuk ciri-ciri Muslim sejati dalam diri. Ini jelas menunjukkan bahawa akidah dan ibadah memain peranan penting dalam membentuk pribadi Muslim yang baik. Antara kepentingan akidah dan ibadah dalam pembentukan jati diri adalah asas kepercayaan dan identiti. Akidah merupakan landasan kepercayaan yang membentuk identiti seorang Muslim. Memahami dan menghayati akidah membantu individu mengenali tujuan hidup serta arah tuju dalam kehidupan. Selain itu, pembentukan akhlak dan peribadi. Ibadah seperti solat dan puasa bukan hanya kewajipan tetapi juga latihan untuk membentuk akhlak yang baik. Melalui ibadah, seseorang diajar disiplin, kesabaran dan rasa tanggungjawab. Dan yang ketiga adalah pembangunan kesedaran sosial. Melalui ibadah seperti zakat dan haji, individu diajar tentang kepentingan membantu sesama manusia, menanamkan rasa empati dan kesedaran sosial yang tinggi. Hari ini, kita telah membincangkan penghayatan akidah dan ibadah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, mari kita teliti ibadah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkumi berbagai tindakan dan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Ini adalah antara amalan yang baginda kerjakan. Yang pertama, baginda sering mengamalkan solat sunat, merangkumi solat sunat tahajud, solat sunat duha dan solat sunat rawatib. Yang kedua, puasa sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengamalkan puasa, iaitu puasa Isnin dan Khamis, puasa Arafah dan puasa Syawal. Seterusnya, zakat fitrah dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan dan memiliki keutamaan besar serta dapat dilaksanakan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewajarnya kita mempelajari lebih banyak sunnah dan melakukan amalan dengan khusyuk agar kita memperoleh keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, kita telah sampai ke penghujungnya. Natijahnya, boleh dikatakan bahawa akidah dan ibadah merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Justru itu, umat Islam sewajarnya mengutamakan akidah
sebelum melaksanakan sebarang urusan. Hal ini kerana kita perlulah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu agar diri tidak terjerumus di jalan yang salah. Kepribadian seorang Muslim sejati itu ialah insan yang bertakwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas dalam setiap amalan yang dikerjakannya, jujur dalam setiap tutur kata dan tingkah laku, mempunyai kesabaran yang tinggi dan sentiasa beribadah kepada Allah. Sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga usaha kita untuk menjadi salah seorang Muslim sejati dapat dicapai, insya-Allah. Dan semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat memberi inspirasi dan panduan dalam kehidupan seharian kita. Izinkan saya menutup tirai pameran maya ini. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan itu datang dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.